Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat malam, selamat pagi. Bolehlah tu ya. 12 dah 12.21 pagi. Belum tidur lagi, geng-geng belum tidur lagi ya. Ramai yang belum tidur. Yang cikgu-cikgu mungkin lewat pasal tak sekolah kan. Tapi cikgu kena kerja macam biasa juga kan. Sound okey, sound. Kita ada kawan sini, Rosli Amin. Dekat dapur Cik apa namanya? Cik Jah. Rosli Amin. Ada kedai makan dekat Balok Kuantan. Dapur Cik Jah nama kedai makan dia. Betul Amin promote sikit. Kalau saya pergi Kuantan, boleh pergi ke kedai makan kawan kita ni, Rosli Amin, yang bernama kedai makan Dapur Cik Jah. Kalau salah betul kan Amin ya? Kalau betul okey lah. Tun Arman juga bersama dengan kita. Assalamualaikum Cik Wan. Tu siapa tu? Daripada Zulkifli Malik. Waalaikumsalam. Lantang. Nama dia. Hamidi tolak, mesti tolak. Ampun tuanku, bajet. Tak sempat nak baca. Laju ni pula. Sulaiman Jafar. Okey, Azam Nafis ya. Masih lagi tak tidur. Zulkifli Malik juga tak tidur. Syed Syah tidurlah. Kau tak live kan malam ni? Aku sengaja buat live tak tengah malam Syed Syah. Supaya Syed Syah buat awal ya. Kawan kita Is pun rasanya dah habis live tadi. Saya sempat tengok Is punya live. Okey. Muhammad Kamal Yusof, Assalamualaikum. Assalamualaikum bos, sihat ke? Ini Muhammad Kamal Yusof ni kawan kita daripada Pekan ya, ketua cabang Pekan. Hebat. Bukan senang nak jadi ketua cabang dekat kawasan Pekan ya. Kawasan Najib. Itu memang kubu kuat UMNO lah di Pekan. Tapi selepas diambil alih oleh ketua cabang Muhammad Kamal ya, nampaknya di Pekan sudah ada perkembangan yang agak baik. Pada PRK di Dun Ceni, walaupun parti kita tidak bertanding ya, di Dun Ceni yang hanya menyaksikan pertandingan di antara Perikatan Nasional bersama dengan Muafakat Nasional bersama dengan Barisan Nasional, tiga tu ya, tiga gabungan yang besar bertanding lawan calon bebas di Pekan. Nampaknya pengundi masih lagi saya nampak Perikatan Nasional tidak dapat menarik banyak ya sokongan. Masih lagi calon bebas mendapat undi yang agak baik. Malahan undi yang dapat olehnya lebih baik daripada PRU yang lalu. Bermakna di Pekan masih lagi ada warga Pekan yang menolak ya Barisan Nasional, menolak Muafakat Nasional, menolak Perikatan Nasional. Jadi di Pekan ni memang daripada dululah ya kawasan kubu kuat. Kita cuma ada pernah mencipta rekod menang sekali dengan 6 undi lebih kurang gitulah ya di Pekan. Hai, Wan Muhammad Akbar, ambil baju kemas dah pula tadi. Memanglah kemas, orang kerja baju kena smart lah kan. Okey, 12.30 Syed Syah. Sekali esok kita ada live pukul 2 pagi, 3 pagi kan. Ni banyak ni sekarang kawan kita dah banyak buat live sekarang kan. Jadi kena pandailah kita jangan buat serentak, nanti tak pecahan pendengar tu merugikan kita ya. Kena info-info nak dikongsi oleh kawan kita tu penting untuk kita ya. Daripada Syed Syah terutamanya, daripada Is, Abang Mus, di antara orang yang boleh bagi info yang amat berguna kepada kita. Jadi kalau boleh kalau dapat elakkan daripada kawan buat live yang serentak supaya maklumat itu sampai ya. Yang tak sempat nak kejarlah pukul 2 pagi, 3 pagi. Tak apalah kan. Lagipun benda ni boleh ditonton. Mana yang tak sempat tengok tengah malam, mereka boleh lagi menonton kemudiannya lah ya. Biasanya boleh kita lihat kembali live Facebook ni dalam Facebook lah. Kalau tak sempat nak tengok Syed Syah waktu live, buka Facebook dia ataupun YouTube dia. Beliau ada YouTube yang begitu aktif
ya. Subscribe pun dah banyak lah sekarang ni, ya. Dia boleh buat duit lah ni, ya. Saya minta sponsor dengan dia, Syed Shah, insyaAllah dia bagi tu. Okey, Muhammad Nizam Borhan, Jawatan Hak Ehwal Veteran, ada bantuan apa-apa ke masa ni? Mohon pencerahan. Bila saya lihat bajet, ya, untuk bekas tentera, saya nampak tidak ada apa yang lebih, ya, dalam pengumuman untuk bekas tentera yang diberikan 300 pesara itu seperti biasalah, seperti tahun yang lalu, di mana kakitan kerajaan ibarat macam bonus lah, ya. Kalau dapat 500 ataupun 600, bekas setara akan dapat separuh. Kali ini 300, ya. Difahamkan 300 untuk bekas tentera, macam bonus lah, bonus, ya. Itu tidak ada beza daripada kita, dan tidak ada pengumuman yang baru daripada kerajaan sekarang ini. Dalam Pakatan Harapan tu kita ada pengumuman yang baru. Contohnya seperti diumumkan PJM, Pingat Jasa Malaysia, ya, dalam bajet kita dalam Pakatan Harapan, dan kita mahukan supaya penerima, ya, Pingat Jasa Malaysia ini yang kebanyakannya adalah bekas tentera yang berkhidmat lama, ya, di zaman selepas komunis, ya. Kemudian tahun 2000 berapa, ya, dia punya dikira untuk layak menerima Pingat Jasa Malaysia. Cuma dalam bajet kita lepas, kita umumkan pemberian yang dicadangkan, ya, oleh Kementerian Pertahanan ketika itu di bawah Mak Sabu, untuk memberikan allowance bulanan setiap bulan kepada pemegang Pingat Jasa Malaysia. Tetapi masa bajet kita itu hari, kita tidak ada peruntukan, maka tidak dapat diberi, ya, tidak dapat diluluskan lagi untuk allowance setiap bulan. Cuma dapat one off lah, yang itu dapat. Kemudian bila kerajaan Tebuk Atap ni memerintah, mereka teruskan, kan? Mereka teruskan dan diberikan wang itu kepada pemegang Pingat Jasa Malaysia RM500. Itu diberi. Tapi keputusan untuk memberikan setiap bulanan sehingga sekarang ni masih lagi belum diumumkan sama ada dapat bulanan dan sebagainya. Tetapi one off itu memang diperolehilah masa kita dalam PH itu pun kita beri, dan Pakatan Nasional meneruskan pemberian itu. Jadi tidak ada yang baru dalam bajet ini untuk bekas-bekas tentera. Dan perlu difahami bahawa PJM ini bukan semua bekas tentera dapat, ya. Mereka yang layak, saya sendiri pun tak dapat. Sepatutnya kalau ikut tahun saya dapat, dan saya pernah mengisi borang, minta dan sebagainya, tapi saya tahu borang letak ke mana, nama saya tidak tersenarai, maka tak dapatlah, ya. Bukan rezeki orang panggil. Okey, kan. Jadi itulah ceritanya tentang PJM. Itu adalah dasar ataupun pengumuman yang dibuat sewaktu dalam kerajaan Pakatan Harapan, bukan kerajaan sekarang, ya. Mereka hanya meneruskan. Sebab itu ramai katakan bahawa apa yang dibentangkan bajet oleh kerajaan Muhyiddin ini adalah kebanyakannya adalah meneruskan, ya, meneruskan dasar-dasar yang telah pun dibuat di sewaktu kerajaan Pakatan Harapan, ya. Malahan ada yang dipotong dan sebagainya, ya. Kita boleh dengarlah, ya. Esok adalah hari penting. Jadi kalau kawan-kawan tidak ada apa-apa tugas penting, ya, pagi besok sekitar pukul 11, saya difahamkan pukul 11 pagi, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menggunakan ruang sebagai Ketua Pembangkang bagi membahaskan bajet ini sekitar 1 jam lebih lah, ya. Saya harapkan begitu. Kalau ikutkan 1 jam lebih, Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan ruang untuk membahaskan bajet ini. Dan sudah pastinya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun study bajet yang telah dibentangkan, dan ada beberapa perkara yang mungkin ditegur ataupun dicadangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam ucapan pembahasan bajet beliau esok. Jadi kalau tidak ada apa-apa tugas penting, luangkan masa, kita sama-sama datang, ya, sama-sama dengar apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ucapkan. Dan yang paling penting, kita boleh buka live tu melalui page beliau, ya, ataupun di mana-mana sajalah yang disiarkan secara langsung ucapan beliau, dan kita ramai-ramai berikan sokongan dan komen-komen yang positif sepanjang beliau membentangkan atau membahaskan bajet esok. Sini kawan-kawan kita ada masuk ni, siapa ni? Awang, ya. Awang juga ada. Hamid Noraidin.
Muhammad Kamal Yusof, apa pandangan tuan tentang kewujudan semula jasa? Ini Muhammad Kamal tanya tentang jasa. Sebenarnya saya tidak ada masalah tentang jasa. Ya. Daripada kita waktu Pakatan Harapan pemerintah dulu pun saya pernah kata bahawa jasa ini tidak patut kerajaan Pakatan Harapan hapuskan. Ya. Jasa dan juga seperti BTN, Biro Tata Negara, dua senjata ini memang dikenal pasti sebagai senjata kerajaan UMNO Barisan Nasional satu ketika dulu untuk memanjangkan hayat kuasa mereka. Ya, mereka menggunakan Biro Tata Negara, mereka menggunakan jasa ini untuk mempertahankan kerajaan dan juga parti mereka ketika itu. Itu dua senjata utama, ya, amat penting dan juga amat berkesan dalam UMNO mempertahankan kedudukan sebagai kerajaan yang begitu lama memerintah. Ya. Tapi bila Pakatan Harapan memerintah, kita secara terburu-buru mungkin nak jadi sebuah kerajaan malaikat. Selalu saya sebut dulu lagi, masa kita jadi kerajaan dulu pun saya selalu sebut, kerajaan Pakatan Harapan tidak harus menjadi sebuah kerajaan seperti malaikat. Ya, seperti malaikat, paling tidaknya sekurang-kurangnya kita tidak menjadi kerajaan iblis. Tak jadi kerajaan iblis dan syaitan itu lebih baik daripada kita cuba untuk menjadi kerajaan malaikat, ya, iaitu semua sekali nak buat baik dan sebagainya, ya, sampai kita lupa bahawa kita berdepan dengan musuh yang rakus, musuh yang tidak kenal erti kesihan, belas kesihan, musuh yang tidak pernah puas dengan kuasa. Ya, kita berdepan dengan musuh itu. Jadi bagaimana mungkin kita nak berdepan dengan musuh macam kita main bola? Kita dah tahu tim ini memang terkenal dengan satu pasukan bola sepak yang selalu main ganas, main kasar, ya, selalu langgar undang-undang di tengah padang. Tetapi kita nak main bola dengan mereka dengan penuh disiplin, patuh, ya. Orang bentih kaki kita pun kita buat tak tahu. Kita tak bentih kaki orang pun, ya. Tidak ada helah-helah untuk kita nak menang dalam perlawanan, ya. Akhirnya musuh mengatasi kita, ya. Musuh mengatasi kita. Mereka tak boleh mengatasi secara jantan, ya, mereka gunakan secara yang jahat, muslihat dan sebagainya. Ya. Jadi sebab itu pada pandangan saya, jasa ini, ya, kalau kita ditakdirkan mengambil alih balik kerajaan, kita nak kekalkan jasa ini. Ya. Tetapi senjata jasa ataupun Biro Tata Negara ini yang dahulunya disalahgunakan oleh kerajaan Barisan Nasional, apabila kita mengekalkan jasa dan juga Biro Tata Negara ini, kita hendaklah bawa dalam rentak pemerintahan kita. Ya. Contohnya seperti jasa, tugasnya apa? Ya, untuk pergi ke akar umbi, menyampaikan maklumat, ya, propaganda tentang kerajaan yang memerintah. Ya, polisi-polisi dasar-dasar kerajaan yang memerintah. Ini boleh dikatakan sebagai membantu tugas, ya, oleh Kementerian Penerangan. Ya, di dalam kerajaan, Kementerian Penerangan, RTM, akhbar, ya, TV, radio dan sebagainya. Jasa ini adalah menyampaikan lebih terperinci tentang dasar-dasar kerajaan. Cuma kita tidak bolehlah menggunakan jasa ini seperti mana UMNO Barisan Nasional dulu guna, iaitu mengadakan fitnah, mengganggu, ya, mengganggu program-program pembangkang, menyebarkan risalah-risalah fitnah, menyampaikan perkara-perkara yang melibatkan isu perkauman dan juga agama di kalangan penduduk. Ya, yang itu tidak bolehlah kita teruskan. Kita naklah gunakan jasa ini sebagai suara kepada akar umbi, menerangkan tentang jasa dasar-dasar kerajaan, polisi kerajaan yang betul dan juga yang tepat. Ini seharusnya kita gunakan. Ya, kalau dahulu kita tengok, saya selalu juga diganggu oleh jasa, ya, dalam program-program ceramah. Kita pergi berceramah, kadang-kadang tak tengok ada, yang kita kenal sebagai bekerja di bawah jasa, mencatatkan apa yang kita tulis, kemudian ambil gambar dan sebagainya, kan. Kalau sekadar itu kita tidak ada masalah, tetapi jangan mengganggu, menakut-nakutkan orang kampung untuk hadir program kita, ya. Kemudian mengadakan berbagai-bagai provokasi, merancang provokasi dan sebagainya, ya. Itu pernah dilakukan oleh jasa sewaktu di era pemerintahan UMNO Barisan Nasional. Jadi bila kita jadi kerajaan, jasa ini perlu dikekalkan, ya. Kita boleh pergi ke akar umbi, sampaikan dasar kerajaan yang betul,
dan juga tepat, kita juga boleh pergi memantau program-program pihak pembangkang. Ya, tidak ada masalah. Kadang kita datang memantau, kita lihat apa kandungan ucapan mereka, apa yang mereka sampaikan untuk kita jawab. Ya, untuk kita jawab. Bukan untuk kita ganggu program mereka, tapi untuk kita jawab. Kalau benda tak betul, kita perbetulkan. Ya. Kalau mereka melakukan fitnah, contohnya, mereka cakap dalam ucapan ceramah mereka ya tentang fitnah-fitnah pribadi, fitnah yang tak betul. Jadi tugas JASA ini adalah untuk mengambil tindakan, untuk buat laporan ya dan sebagainya. Tidak ada masalah. Jadi tidak perlulah kita pergi hapuskan JASA. Yang dipertikaikan dalam tanggungjawab ini kebanyakannya bukan isu tentang JASA itu, tetapi tentang peruntukan. Ya, peruntukan yang diberikan kepada JASA itu jauh lebih tinggi daripada peruntukan yang diperolehi oleh kementerian dan juga pihak lain ya, seperti frontliners dan sebagainya. Ini yang dipertikaikan ya. Mengapa satu badan yang lebih kepada tugasnya propaganda, cyber trooper dan sebagainya itu mendapat peruntukan yang lebih banyak berbanding daripada orang yang tidak berpolitik ya, NGO, sukarelawan, frontliners yang mereka tidak bekerja untuk politik, mereka bekerja untuk negara dan juga keselamatan, tetapi mereka mendapat peruntukan yang jauh lebih sedikit daripada apa yang diperolehi oleh JASA. Jadi seolah-olah bajet ini menafikan ya kerja kuat, peranan yang dimainkan oleh frontliners dan seolah-olah bajet kali ini memberikan satu gambaran bahawa kerajaan yang ada sekarang ini memerlukan cyber troopers ya, untuk pertahankan mereka ya, kerana mereka dah lemah ya, sebuah kerajaan yang lemah yang tidak mampu untuk nak mempertahankan diri sendiri, maka mereka mengeluarkan bajet yang besar kepada beberapa orang di luar sana untuk mempertahankan mereka. Jadi ini yang kita bantah dan saya harap dalam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim nanti juga akan menyentuh isu ini ya, bukan tentang kewujudan JASA itu, tetapi peranan yang dimainkan oleh JASA dan apakah selama ini kerajaan boleh buktikan ya bahawa JASA itu mempunyai peranan yang jauh lebih hebat daripada sukarelawan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Begitu juga seperti BTN ya, Biro Tatan Negara. Saya juga waktu dalam kerajaan, saya pernah menulis dan saya pernah bercakap bahawa kenapa kita perlu buang Biro Tatan Negara ini. Ya, salah satu daripada senjata yang cukup canggih ya, digunakan oleh kerajaan dahulu untuk mempertahankan kerajaan mereka. Kenapa kita harus buang senjata ini? Sepatutnya kalau ibarat pisau yang selama ini mereka gunakan pisau itu untuk membunuh, untuk buat kerja-kerja yang tak baik, apa salahnya kita gunakan pisau itu tapi kita gunakan untuk perkara-perkara yang baik ya. Potong ayam ya, sembelih ayam, potong sayur dan sebagainya. Jadi senjata itu tidak boleh dibuang, tetapi hendaklah kita gunakan dengan kaedah yang lebih baik. Kalau Biro Tatan Negara ini adalah satu tempat ataupun dipanggil kebanyakannya khusus ya, diadakan khusus untuk kaki tangan ataupun pegawai-pegawai kerajaan yang diwajibkan menghadiri khusus di Biro Tatan Negara ya. Jadi kebanyakannya dia akan panggil pegawai-pegawai kerajaan, boleh katakan memang untuk Melayu. Pegawai-pegawai kerajaan orang kaum Melayu Islam dipanggil untuk menghadiri khusus, dan di sana bukan untuk memberikan maklumat tentang dasar kerajaan yang betul, yang tepat ya, tapi lebih kepada propaganda kerajaan ketika itu ya. Saya masih ingat dalam era tahun 80-an selepas pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa tahun selepas itu kursus-kursus JASA dipenuhi dengan propaganda fitnah yang semata-mata untuk mengaibkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi pegawai-pegawai kerajaan yang hadir kursus tersebut telah diberikan penerangan, bahkan ditayangkan video, gambar-gambar dan sebagainya tentang pribadi ya, fitnah yang dihadapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk apa? Untuk mendidik pegawai-pegawai kerajaan ini dengan satu fahaman ya, dengan satu kepercayaan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seorang yang jijik ya, seorang yang tidak bermoral dan tak layak
untuk jadi pemimpin negara kita. Jadi itu tujuan Biro Tatanegara satu ketika dahulu. Kemudian mereka bawa isu ketika itu, mereka masa itu UMNO Barisan Nasional bermusuh dengan PAS. Kita kena ingat, ya, bermusuh dengan PAS. Jadi Biro Tatanegara ini juga dia mengadakan program ataupun kursus ini untuk memuruk-murukkan perjuangan PAS. Ya, ketika itu ditayangkan kembali video memali isu kafir mengkafir dan sebagainya. Ya. Untuk nak hentam PKR keadilan, mereka tayangkan mereka mainkan isu fitnah liwat ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk nak lawan PAS, mereka mainkan isu memali kafir mengkafir dan sebagainya. Ini peranan Biro Tatanegara sewaktu dalam kerajaan UMNO Barisan Nasional. Ya, mereka bukan untuk hantar pegawai kerajaan untuk memantapkan mereka tentang kerja, ya, secara proporsional, ataupun untuk memberi kefahaman kepada pegawai kerajaan tentang dasar sebenar kerajaan, tetapi hanyalah untuk menyatakan kepada pegawai kerajaan, ya, untuk mempengaruhi pegawai kerajaan tentang keburukan Datuk Seri Ibrahim, tentang keburukan perjuangan PAS ketika itu, ya, di zaman almarhum Mustafa Dinor, di zaman almarhum Datuk Guru Ni Aziz, ya. Di situ mereka serang PAS. Sekarang ni tak perlu lagi lah, ya, sebab PAS dah jadi kawan mereka. Mereka sekarang ni sama-sama berganding bahu untuk melakukan fitnah, untuk mengadakan propaganda, untuk menyerang kita pula, ya, menyerang Pakatan Harapan. Sebab tu tak pelik dalam bajet jasa ini banyak, ya, sebab apa? Kalau dulu jasa ni untuk UMNO Barisan Nasional saja guna, tapi sekarang ni mereka terpaksa bagi, ya. Mereka kena bagi cyber trooper daripada Bersatu, mereka terpaksa bayar juga cyber trooper daripada UMNO dan juga PAS, ya. Takkan mereka nak makan seorang kan. Jadi PAS pun ada cyber jihad dia. Mereka pun ada cyber jihad juga kan. Satu huruf yang cyber jihad ni tulis, satu bidadari di syurga. Wah, itu tawaran dia hebat, jangan main. Nak jadi cyber trooper PAS, tulis dekat keyboard saja, komputer. Ceritalah apa pun, nak bagi mereka lebih bersemangat, bagi tahulah, kamu adalah cyber trooper Parti Islam se-Malaysia. Maka apa yang kamu tulis Tuhan akan balas. Setiap huruf yang kamu tulis satu bidadari di syurga. Maka lajulah, ya, masing-masing menulis. Kan? Muhammad Kamal Yusof, okey. Hazlan Hashimura, setuju dengan pandangan tuan 100%. Okey, bagus juga kalau mengangkat student 18 ke 20 tahun yang cemerlang dalam akademik, memahami dasar-dasar kajian, buat satu channel radio, bagus juga tu katanya. Okey, Al Noraidin Dinggano. Okey, tentang radio ni, untuk student saya setujulah, sepatutnya kita dalam RTM ada satu channel ataupun satu frekuensi lah khas untuk pelajar-pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Suatu dalam kerajaan Pakatan Harapan itu saya pernah juga cakap, tapi tak sempat nak lebih jauh lagi pencadangan saya. Saya kata kenapa kena hentikan kalau satu ketika dahulu di radio kita ada satu segmen ataupun program mendekati tentera, ya, tentera dan juga polis. Jadi ada satu program dalam seminggu sekali ke atau sebulan sekali, seminggu sekali, ya. Satu program di mana khusus untuk siaran kepada anggota tentera dan juga pasukan keselamatan lah, ya. Mereka boleh campaikan ucapan, boleh minta lagu, dan kita sebagai DJ akan mewawarkan, ya, program-program yang melibatkan angkatan tentera, bekas tentera dan sebagainya. Di sini boleh mendekatkan, ya, warga tentera, polis, ya, anggota pasukan keselamatan ini dengan pihak kerajaan, ya. Tetapi kemudian dah lama hilang, sampai kita jadi Pakatan Harapan pun kita tidak wujudkan, ya. Jadi tak sempat untuk saya pernah cakap tapi tak sempat nak bawa ke lebih tinggi lah, sebab saya pun bukannya wakil rakyat kan. Kita boleh cakap dengan kawan-kawan yang berhampir dengan pemimpin, kita cadangkan, ya, supaya ada satu frekuensi atau satu radio khas, ataupun paling kurang pun ada satu segmen khas sebulan sekali, ya, ataupun 2 minggu sekali, untuk bersama dengan warga tentera, ya. Kita tidak perlu cakap politik, kita cuma perlu cakap tentang kebajikan mereka, ya, tentang program mereka, dan dalam program itu kita boleh wawarkan, ya, promotekan tentang kebaikan memasuki bidang tentera ini,
ya, apa kelemahan dalam tentera yang harus diperbaiki oleh kerajaan. Kita dengar apa rintihan anggota pasukan keselamatan, kita dengar apa yang disuarakan oleh bekas-bekas tentera. Jadi ada faedah sebenarnya program-program seperti itu, ya. Sekarang ni lah kita tengok banyak radio lebih kepada aspek hiburan dan sebagainya. Jadi situ haruslah, ya, kita pandang. InsyaAllah kalau Perkhidmatan Harapan pemerintah, kita akan cuba usahakan, ya, dari segi penerangan ini kita harus sampai kepada warga-warga tentera, kerana kita faham warga tentera ni kebanyakannya mereka tidak ambil tahu tentang politik, ya. Sebab itu amat sukar kalau pemangkang nak dapatkan undi daripada anggota tentera, ya. Sukar, ya, amat sukar, kerana kebanyakan mereka tidak berminat, tidak ambil tahu tentang politik, mereka tidak kisah, ya. Kebanyakan juga adalah menyokong kerajaan semasa yang memerintah, ya. Pada mereka cukup bulan, mereka boleh terima gaji. Yang penting bagi mereka, kalau gaji tak naik pun jangan turun, ya. Jadi inilah yang harus kita perlu lihat, ya. Sekiranya kita menjadi kerajaan, jangan dipinggirkan, ya, anggota-anggota keselamatan ini, ya. Kerana undi mereka agak penting. Kalau di Pahang ini, Parlimen Pekan jadi kuat. Kenapa? Kerana mereka mencuri kawasan tentera tu. Ya, kalau dulu Pekan tidak termasuk kem Batu 10 dan juga TUDM di Batu 9. Ya. Ketika itu Batu 10 dan juga Batu 9 di bawah Parlimen paling besar. Tapi bila satu ketika Najib hampir tewas di Parlimen Pekan, ya, hampir-hampir tewas di Parlimen Pekan. Ketika itu beliau kerajaan mengadakan persimpanan semula kawasan pilihan raya, di mana kem Batu 10 dan juga Batu 9 TUDM ini yang mempunyai ribuan warga tentera yang mengundi pos ketika itu dimasukkan di dalam Parlimen Pekan. Selepas itulah kita lihat Pekan adalah satu kubu yang kuat, ya, kerana dibantu oleh warga tentera selain daripada perkampungan Kemboja yang berada di Pekan. Ni Muhammad Kamal Yusof tahulah ni, ya, Ketua Jabatan Pekan. Dalam bajet 2021 katanya peruntukan untuk tahfiz dan sekolah pondok hanya 29 juta, jauh lebih kurang dari bajet PH sebanyak 100 juta. Apa pandangan tuan dengan sikap pemimpin parti yang mengatakan mereka pejuang Islam? Saya menunggu juga. Tentang komen Muhammad Kamal ini, kita tengok di media sosial, di grup WhatsApp banyak yang ulas, ya. Jadi sebab itulah saya kata kita benda ini turut akan disentuh juga oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam pembahasan bajet yang esok, ya. Kerana pecahan-pecahan kita ada lihat, ya, sekolah peruntukan sekolah agama kerajaan dan juga peruntukan sekolah pondok, ya, dan sekolah-sekolah sekolah agama rakyat, ya, SCA dan sebagainya. Dia ada pecahan-pecahan dia. Okey, Hazlan Hashmura, Kak Wan dah tahu tu tuan, cuma tak sempat nak merealisasikan. Rasanya dah ada paperwork yang dibuat, ya. Ya, sebenarnya banyak yang kita cadangkan seperti dulu, ya, rakan-rakan saya lah, ya. Bukan saya yang punya idea. Ada rakan-rakan saya daripada cyber trooper yang lain mencadangkan kepada kerajaan supaya dibentuk juga satu kumpulan cyber trooper untuk membantu kerajaan, ya, ketika kita memerintah dahulu, ya. Mereka tidak menetapkan apa-apa bayaran, cuma mereka minta kerajaan sendiri kumpulkan cyber troopers yang betul-betul diyakini boleh membantu kerajaan, ya, untuk pertahankan asas-asas kerajaan. Tapi malangnya tidak dilakukan. Dan masa kita jadi kerajaan pun kita lihat ada beberapa rakan-rakan kita daripada cyber troopers yang seperti merajuk, ya, mendiamkan diri, ya, senyap, ataupun mungkin sudah penat sudah penat, ya, beberapa puluh tahun mereka berjuang di dalam Pakatan Rakyat, kemudian dalam Pakatan Harapan. Bila kita jadi kerajaan, mereka seolah-olah rasa adakah mereka masih lagi diperlukan, ya. Jadi di antara mereka ada yang berehat. Tapi okeylah, yang berehat tu okey, ya. Yang berehat tu okey, biarkan dia berehat. Dia tidak menentang pun alhamdulillah, ya. Mereka sekadar berehat, letih, penat mungkin, ataupun nak tumpu nak cik duit, ya. Wakil-wakil rakyat lain dah jadi kerajaan, dah jadi menteri, ya, mereka tak pasalah, mereka berhenti dan relax sekejap untuk mereka tumpukan kepada keluarga masing-masing, ya. Jadi
kita terima kasihlah kepada jasa-jasa. Bagi saya banyak jasa ya, daripada rakan-rakan kita, cyber troopers, bloggers ya, facebookers dan sebagainya, banyak main peranan. Sebab tu kita jadi bangkang sehinggalah kita jadi kerajaan, dan bila kita jadi kerajaan kita nampak seperti seolah mereka ini mungkin tidak diperlukan ataupun rasa tidak begitu penting, ataupun ketika itu mungkin kerajaan kata cyber troopers Pakatan Harapan ni okey, mereka akan bekerja tanpa mengira habuan dan sebagainya, mereka tidak akan minta habuan dan sebagainya ya. Sebab itulah bila jadi kerajaan kita agak slow ya di media sosial, agak perlahan. Mungkin kita nak mengharapkan supaya tugas ini diteruskan oleh Menteri Penerangan ataupun Menteri Komunikasi ya, untuk menjawab hujah-hujah pembangkang ya, untuk menerangkan dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. Tapi malangnya kita lihat komunikasi gagal ya. Penerangan kita ya, RTM, radio dan sebagainya gagal memainkan peranan. Banyak dasar-dasar kita yang kita buat yang baik tidak sampai ke peringkat umbi, bahkan kita cuba menampilkan ya, konon-kononnya kerajaan kita ini mempunyai media yang bebas ya. Ketika itu kalau kita lihat Perhimpunan Agung UMNO pun kita siarkan live, kita bagi ucapan yang panjang untuk presiden mereka berucap dalam ucapan dasar UMNO, dalam muktamar PAS pun begitu, kita siarkan juga ya secara live, dan komen-komen mereka kita siarkan juga komen-komen mereka. Bahkan tokoh-tokoh agama yang satu ketika hentam kita dahulu masih lagi kita lihat tampil di TV memberikan kuliah sewaktu kita jadi kerajaan ya. Bandingan sekarang ini, kita boleh lihat apa program kita yang disiarkan oleh TV ya, kita boleh lihat komen-komen Datuk Seri Ibrahim yang panjang lebar penjelasannya ya, tidaklah seperti mana kita jadi kerajaan dahulu. Jadi sebab tu saya kata kita mungkin ada kesilapan dari segi situ, sebab ya mungkin kita bercadang untuk jadi sebuah kerajaan yang betul-betul baik ya, kerajaan malaikat, tapi malangnya kita tak kenal kita berdepan dengan musuh ya, bukan musuh politik macam biasa. Kalau di negara maju tidak ada masalah ya, bertentangan politik kerana mereka berpolitik cara gentleman. Tetapi kita di Malaysia ini tidak begitu. Musuh akan sentiasa cari ruang ya, kalau tidak boleh cara yang betul, mereka akan cuba cara yang tak betul ya. Sebab itulah tak sampai pun 5 tahun mandat yang diberikan kepada Harapan ya, sepatutnya mereka berikan ruang 5 tahun. Kalau mereka nak condemn, mereka nak kritik, mereka nak kata kita gagal, tunggu 5 tahun mandat yang diberikan ya. Tunggukan 5 tahun, tapi mereka tahu bahawa semakin lama dilihat semakin baik pentadbiran ya, semakin okey ya, mereka tak sabar. 22 bulan mereka merancang ya untuk menjatuhkan Pakatan Harapan, dan kejatuhan ini tidak akan berlaku sekiranya tidak ada orang-orang yang khianat sendiri di dalam Pakatan Harapan ya. Jadi orang UMNO ataupun orang PAS tidak boleh lepas tangan mengatakan mereka bukan pengkhianat ya. Yang khianat adalah daripada PS sendiri ya. Mereka bukan pengkhianat. Tak boleh kita lepas tangan demikian, kerana apabila kita tahu bahawa Muhyiddin ini dan juga Azmin melakukan pengkhianatan, kita kena tanya diri kita dulu ya, adakah kita bersetuju dengan cara sedemikian ya, secara pengkhianatan ya, sedemikian, walaupun dia memberi peluang kepada parti kita, tetapi adakah dari segi prinsipnya kita bersetuju kaedah itu? Kalau kita tak bersetuju, kita jangan bantulah ya, jangan bantu. Tapi malangnya kita bantu. Sebab apa? Sebab ada tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita dan kita amat tertarik dengan tawaran-tawaran tersebut, maka kita pun jual prinsip kita ya. Kita lupa sejarah bagaimana satu ketika dahulu kita pernah juga dikhianati ya, seperti parti PAS. Mereka ada pengalaman, mereka ada sejarah bagaimana parti mereka dikhianati di Kelantan, dan dengan pengisytiharan darurat di Kelantan untuk menampas kuasa di Kelantan. Mereka juga pernah dikhianati di Terengganu, dan yang terakhir mereka dikhianati ya di Perak tahun 2009 ya. Kerajaan Wabiniza tumbang akibat pengkhianatan daripada 3 wakil rakyat ya. Jadi ketika itu PAS
menyatakan hukumnya bagaimana. Hukum PAS ketika itu bagaimana, ya. Sehingga kan mereka mengatakan ini kerajaan haram, kerajaan kudeta, kerajaan yang tidak akan dilaknat oleh Allah dan sebagainya. Maka macam-macam hujah dalil dikeluarkan, ya, untuk mempertahankan kerajaan Wabi Nizar daripada PAS ketika itu apabila dikhianati, ya. Sampai peringkat mereka menentangnya ke peringkat depan istana, ya. Ini hebat PAS. Dia lebih hebat daripada kita. Ya, kita tumbang dengan pengkhianatan, tapi kita tidak buat satu perkara yang kita lihat kurang biadab lah, ya, biadab terhadap istana. Kita tidak berhimpun depan istana, kita tidak berdemo depan istana, ya. Jadi kita rasakan yang PAS lakukan ini lebih dahsyat, ya, dengan istana. Waktu Wabi Nizar tumbang, mereka berhimpun depan istana, mereka tidur baring depan jalan raya untuk menghalang upacara angkat sumpah di Istana Perak. Ya, mereka berbaring di situ. Kalau dilanggar oleh kereta, maka syahidlah mereka. Ketika itu, ya. Dan mereka sanggup bersidang di bawah pokok. Ya. Apabila speaker Dewan Undangan Negeri Perak diheret keluar, ya, mereka tidak iktiraf, mereka bersidang di bawah pokok, ya, di Perak. Begitu sekali PAS mempertahankan kerajaan Wabi Nizar, ya, daripada dikhianati. Dan mereka maki hamun PAS siang malam. Akhirnya sampai mendoakan KO UMNO di Stadium Kota Baru. Ya, sebelum subuh bermunajat, solat hajat, solat tahajud dan sebagainya. Mendoakan KO UMNO. Maka banjirlah stadium dengan air mata supaya Tuhan meng-KO-kan UMNO. Ya, akhirnya atas berkat, ya, air mata yang tumpah pada pagi itu, akhirnya UMNO terkubur, dan ketika itulah mereka membantu UMNO pula, ya. Begitulah sikap orang PAS, ya, sampai dengan Tuhan pun mereka nak permainkan. Mereka memohon kepada Tuhan, apabila Tuhan kabulkan, mereka pula kembali, ya, kepada UMNO. Sebab apa? Sebab ada tawaran yang diberikan. Percayalah saudara, kalau UMNO tak bagikan tawaran kepada UMNO, kirim salam lah PAS yang nak sokong UMNO. Ya. Takkan PAS nak sokong UMNO sekiranya tidak ada apa-apa tawaran, kedudukan, jawatan, menteri yang diberikan kepada PAS. Ya. Jadi kita dalam Patah Harapan dulu, kita tidak bagi jawatan kepada mereka. Sebab itu mereka tidak bersama kita. Kita tak menjanjikan jawatan menteri kepada mereka. Sebab itu mereka tidak bersama dengan kita. Tetapi apa yang kita berikan? Kita berikan bukan jawatan politik. Yang kita berikan adalah royalti kepada Kelantan dan Terengganu. Bukan kerana nak suruh mereka sokong kita, tapi ini adalah janji manifesto kita. Kita kena tunaikan. Sama ada mereka sokong kita ataupun tidak, itu perkara lain. Kita perlu tunai janji, iaitu royalti diberikan kembali kepada Kelantan dan juga Terengganu. Kan? Kita tak berikan mereka jawatan menteri dan sebagainya. Kita tak berikan jawatan untuk kepentingan peribadi berapa orang pimpinan PAS. Tapi kita berikan kepada Kelantan Terengganu royalti kerana ini apa? Kerana ini kepentingan rakyat di Terengganu dan Kelantan. Punyalah baik Pakatan Harapan. Dalam banyak-banyak manifesto, ya, ketika itu kita utamakan manifesto memberikan royalti kepada Kelantan dan Terengganu. Sedangkan dalam manifesto itu juga ada manifesto tentang penghapusan hutang PTTN, ya, tentang hutang Felda dan sebagainya. Tapi kita memilih untuk nak bantu negeri Kelantan dan juga bantu negeri Terengganu, ya. Saya pun tak fahamlah ketika itu. Ya, sebenarnya bukan saya menentang tentang pemberian royalti ini, tetapi apalah salahnya ketika itu kita tangguh dulu tentang royalti. Kita ada perjanjian ataupun janji kita yang lebih penting, iaitu menghapuskan hutang PTTN, ya, menghapuskan hutang Felda dan sebagainya. Tapi malangnya kita kebelakangkan yang ini, kita utamakan Kelantan, kita utamakan Terengganu, dan hasilnya apa yang mereka lakukan kepada kita. Mereka nak terima kasih? Tak, mereka takkan terima kasih. Bahkan mereka memfitnah kita, kerajaan yang ditunggang oleh DAP dan sebagainya. Mereka lupa bahawa royalti yang mereka terima itu terdapat di sana adalah tangan Menteri Keuangan yang daripada DAP, ya. Sebab itu saya kata dalam kita dirosakkan dalam Patah Harapan ini ada kerana ada beberapa pimpinan, ya, terutamanya Dr. Mahathir sendiri yang banyak menyailang, ya, yang banyak tak setuju
dengan apa yang kita janjikan di dalam manifesto. Beliau sedaya upaya tidak akan menunaikan manifesto supaya Parti Harapan ini dilihat sebagai sebuah kerajaan yang tidak ada beza dengan yang UMNO Barisan Nasional. Ya. Sebuah kerajaan yang bukan nak melaksanakan reformasi, tetapi sebuah kerajaan yang sama seperti mana Tun Dr. Mahathir pernah menjadi Perdana Menteri dahulu. Ya. Beliau nak kerajaan Parti Harapan inilah kerajaan yang kenali sebagai kerajaan beliau, bukan kerajaan yang nak melaksanakan reformasi. Sebab itu banyak yang kita janjikan dalam manifesto, Tun tak mahu tunaikan. Saya tak kata semua, tapi kebanyakan yang penting-penting. Contoh macam saya beri tadi, kenapa tidak kita utamakan hutang FEDA, warga FEDA, sedangkan warga FEDA ni berapa banyak parlimen yang tak pernah kita menang, tetapi kita menang dan membantu kita menjadi kerajaan. Kenapa kita tak bantu mereka? Hutang-hutang FEDA, PTPN, anak-anak muda, hutang-hutang pelajar-pelajar. Kenapa kita tak utamakan mereka? Kenapa kita utamakan royalty di negeri-negeri pembangkang? Sedangkan itu sama juga, janji yang sama juga yang ada dalam manifesto. Patutnya perkara ini boleh ditangguhkan sehingga kita betul-betul ekonomi kita pulih. Kita tunaikan, apa masalahnya? Kita utamakan mereka. Tak cukup royalty, kita bagi lagi 400 juta melalui Azmin Ali. Tambah lagi, Lepas kita tambah, mereka beli Mercedes di Kelantan. Apa yang dapat hasil daripada kita? Adakah mereka nak sokong kerajaan Parti Harapan? Tak. Mereka sokong sewaktu Tun berkuasa. Sewaktu Tun jadi Perdana Menteri, Tun Abdul Rahman bercakap dalam parlimen, kita akan memberi sokongan. Kalau ada undi tak percaya kepada Tun Dr. Mahathir, kita akan menyokong Tun Dr. Mahathir. Bahkan PAS akan bawa undi percaya kepada Tun Dr. Mahathir. Kita nak Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri sehingga PRU yang ke-15. Itu PAS. Dalam parlimen, sokong Mahathir. Sebelum Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, apa yang PAS sebut? PAS kata Tun Mahathir ini bersara lah. Dah tak layak jadi Perdana Menteri. Dah 95 tahun. Sepatutnya Tun Dr. Mahathir ni layak jadi doktor klinik satu Malaysia. Begitu sekali. Beliau menghina Tun Dr. Mahathir. Dia layak jadi doktor di klinik satu Malaysia. Itu kata PAS sebelum PRU. Bila Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, lebay ni lah orang pertama ketuk pintu Perdana Menteri, jumpa Perdana Menteri, sengih-sengih macam kerang busuk. Melayu minta peruntukan. Kelantan minta peruntukan untuk bayar gaji. Setiap tahun. Saya rasa tahun ni pun sama juga. Bagilah banyak mana pun kat Kelantan peruntukan. Setiap tahun mereka akan minta dengan kerajaan pusat untuk bayar gaji. Bukan untuk pembangunan. Kalau negeri-negeri lain ni, itu biasalah. Minta duit pinjaman kerajaan pusat. Memang kerajaan pusat pun dari segi perlembagaannya kena bagi peruntukan peruntukan yang tertentu kepada semua negeri. Tetapi kebanyakan pinjaman adalah kepada kerajaan pusat adalah untuk pembangunan. Mungkin nak buat projek jalan raya yang tak cukup duit, mungkin pembangunan untuk rakyat. Tetapi tak ada negeri yang minta dengan kerajaan pusat untuk bayar gaji. Kalau dah mereka bayar gaji pun, nak minta dengan kerajaan pusat menandakan kerajaan negeri itu dah kira macam tak bolehlah gagal diuruskan dengan baik. Kerana sepatutnya bila kamu dah jadi menteri besar, kamu dah jadi kerajaan negeri, kamu kenalah cari jalan bagaimana nak dapatkan hasil. Paling kurangnya kamu boleh bayar gaji kaki tangan kerajaan negeri. Kalau buat pembangunan, mungkin negeri Kelantan bukanlah negeri yang maju seperti Selangor dan juga Pulau Pinang. Negeri Kelantan termasuklah negeri 5 negeri yang miskin. Jadi kita faham kalau mereka nak pinjam duit daripada pusat untuk pembangunan. Tetapi kalau pinjam duit untuk nak bayar gaji, ini menandakan bahawa kegagalan pemerintahan kerajaan di Kelantan. Tapi nak macam mana? Bila agama itu dijual, maka setiap tahun cakap dah apa pun, masalah air ke, masalah apa pun, rakyat Kelantan masih lagi memberi undi kepada parti yang merintah di Kelantan. Sebab itu jangan marahlah kalau banyak masalah di Kelantan tidak boleh diatasi kerana kita seperti mana Tuhan sebut, Tuhan tidak akan mengubah nasib kita selagi kita tidak mengubahnya dengan sendiri. Okey, bosku penyamun nama dia. PAS dah jadi macam ular sawa, kiri kanan depan belakang dibelit. Lebay-lebay pun dah jadi tamak haloba. Okey, PAS ada ciri-ciri tidak Islamik Memang dalam dasarnya parti Islam ni kalau kita lihat pada perlembagaan dasarnya Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan kias. Tapi bila nak buat satu keputusan, mereka tidak rujuk
ataupun kepada ijma' ulama, ya. Nak rujuk pada Majlis Syura pun saya rasa dia tak rujuk. Contohnya seperti mereka yang beri sokongan kepada kerajaan Muhyiddin, ya. Sebab tu lepas langkah Sheraton, adakah PAS memberi sokongan kepada Muhyiddin, mereka nak rujuk kepada Majlis Syura? Kalau mereka rujuk, apa keputusan Majlis Syura? Hukum dia ketika itu? Ya, tidak rujuk. Ini adalah keputusan daripada Haji Adi. Bila Presiden kata kita bantu, bantu, semua ikut. Ya. Saya tak tahu sekarang Majlis Syura berfungsi atau tidak. Saya lihat Majlis Syura dalam PAS ni berfungsi sebab tu di bawah Almarhum Tun Guru Aziz. Apa pun keputusan akhirnya dirujuk kepada Majlis Syura. Ya, seperti dulu berlakunya Langkah Kajang, ya, berlakunya apa isu melibatkan DAP dan sebagainya, akhirnya Majlis Syura dan diumumkan oleh Masyurul Am. Ya, keputusan Majlis Syura tentang sokongan PAS, ya. Contohnya macam isu dulu kerajaan perpaduan dan sebagainya. Kerajaan perpaduan ni pernah diusahakan oleh Haji Hadi awal lagi tahun 2008, ya, cuba diusahakan di zaman Pak Dah lagi, cuba diusahakan penyatuan UMNO dan PAS, ya, tetapi nasib baik ketika itu Almarhum Tun Guru Aziz masih ada, ya, beliau adalah penghalang kepada usaha kerajaan perpaduan ni, ya. Tapi bila almarhum tak ada, maka merah lagi kubur, ya, Tok Guru tu, merah lagi kuburnya, maka PAS cari jalan bagaimana untuk nak bersama dengan UMNO, maka dilakukan secara berperingkat-peringkat. Yang pertamanya iaitu memutuskan hubungan dengan DAP, ya. Macam-macam lah dalil bila dah tak suka bila DAP ni, ya. DAP ni tidak menyokong hudud, DAP ni menentang RU 355, ya. Macam-macam tentang buruknya DAP, ya, bila tak suka. Kita ingat sekadar itu saja, ya. Akhirnya last sekali keadilan pun kena. Last sekali mereka putus pula dengan keadilan, ya. Atas alasan apa? Sebab keadilan berkawan dengan DAP. Tengok. Nak cari salah keadilan dari segi agama tak ada. Nak cari salah keadilan dari segi parti keadilan ini, parti yang menyokong rasuah pun tak ada. Jadi apa nak cari salah keadilan? Tak jumpa salah, maka dikatakanlah keadilan berkawan dengan DAP. Oleh kerana keadilan berkawan dengan DAP, maka PAS tidak boleh bersama dengan keadilan. Itu cara PAS membuat keputusan, ketika itu. Dan akhirnya PAS tidak ada dalam Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat pun kita kubur, maka lahirlah Pakatan Harapan, kan. Kita ingatkan betul lah, dia tidak mahu DAP, tidak mahu UMNO, tidak mahu PKR, maka PAS akan hidup sendiri, ya, seperti mana yang selalu disebut oleh pemimpin PAS bahawa PAS mampu hidup sendiri kerana kita ada Tuhan. Tuhan akan bantu kita, ya. Dalam pilihan raya pun malaikat akan undi turun ramai-ramai untuk mengundi PAS. Jadi apa kita takut? Kalau Tuhan kata PAS boleh menang, kan, yang manusia kata mustahil PAS boleh memerintah negara, tapi kalau Tuhan nak bagi PAS memerintah, boleh merintah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita nak rancang macam-macam, tapi perancangan Allah kan nak bagi PAS menang. Walaupun PAS tak masuk pilihan raya, kalau PAS nak jadi kerajaan, boleh jadi kerajaan, itu kuasa Allah. Mereka gunakan benda tu macam itulah, kan. Jadi betul lah, kalau kuasa Allah ni, walaupun PAS ni tidak isi borang, satu borang calon pun tak ada, tapi kalau Tuhan nak angkat jadi kerajaan, itu kuasa Allah, kan. Kalau nak okey. Itulah cara PAS, ya. Sekarang ni tak pelik lah kalau dulu dia kata mustahil PAS akan bersama dengan UMNO, Majlis Syura dah buat keputusan tidak akan bersama dengan UMNO, ya. Kalau nak bersama dengan UMNO ni lebih baik kita bubarkan PAS, macam-macam, ya, yang keluar daripada mulut PAS. Akhirnya bukan saja bersama dengan UMNO, bahkan PAS sekarang ini bersama dengan pengkhianat, iaitu samalah pengkhianat yang merampas kerajaan negeri Perak satu ketika dahulu. Kalau satu ketika dahulu mereka mengharamkan kerja pengkhianatan di Perak, pada kali ini PAS bersama dengan pengkhianat di dalam kerajaan Pakatan Nasional. Jadi sebab itu saya nak beritahu kawan-kawan yang berada di dalam PAS, ya, pandang PAS ini bukan sahaja dari segi ilmu agama yang mereka miliki, ya. Kalau ilmu agama, okey, kita boleh dengar kitab yang diajar, tafsir mereka yang diajar, tapi bila mereka menafsirkan satu ayat Quran ataupun hadis dalam kuliah-kuliah mereka, bila mereka sentuh politik, itu kena timbang balik. Kena timbang balik, ya. Kalau bab-bab haid dan nifas tu boleh pakailah, kan. Kalau ustaz-ustaz PAS cerita pasal perempuan haid, perempuan nifas, ya,
balik ya, syarat-syarat berpoligami apa semua tu boleh dengar lah kan. Tetapi bila dia nak spin kepada politik, tu kita kena jangan terus terima. Kena fikir dulu dan kita dengar. Ingat balik apa yang pernah diperkatakan oleh PIMPAS. Itu saja cara kita untuk mengelakkan diri kita daripada menjadi walaon-walaon ya, yang mudah diperbodohkan ya. Jadi kita kena ingat sejarah dunia ni banyak ya golongan-golongan agama yang akan menggunakan pengikut-pengikutnya yang taksub ya untuk menyokong mereka membabi buta ya. Seperti dulu kita ingat Jemaah Darul Arkam, bukannya ada salah apa pun. Darul Arkam ya satu badan dakwah yang bagus ya. Beliau bukan saja bercakap tentang hukum hakam, tetapi Darul Arkam juga menjana ekonomi, pendidikan, kesihatan, perniagaan dan sebagainya diperkembangkan. Kita akui kehebatan Jemaah Darul Arkam ketika itu ya. Tapi bila dah ramai pengikut, maka akan timbullah sifat ya, bagaimana nak tanamkan sifat supaya pengikut ini taksub. Maka macam-macamlah kaedah sehingga kan ada tarikat Ahmadiyah ya, tarikat ya, macam-macam yang jadi amalan. Dan malang sekali ada pengikut-pengikut yang tidak punya asas agama yang kuat ya, yang terus taksub, membuta tuli. Maka di situlah rosaknya nama Jemaah Darul Arkam ketika itu ya. Jadi parti PAS macam inilah. Pada awalnya bagus, perjuangan yang kita lihat dasarnya bagus ya. Tapi bila dia nak bercakap tentang politik, kita kena fikir banyak kali ya, dan kita kena lihat apa track record mereka ya. Dan sebab itulah saya katakan bahawa kali ini yang betul-betul kita lihat berpegang dengan prinsip Parti Keadilan ya, tentang daripada tahun 1948, daripada era reformasi sampai sekarang kita masih lagi pegang pada prinsip ya. Kalau dulu kita menentang, kalau dulu kita boleh berkawan dengan sesiapa sahaja yang mahu bersama kita, kita berkawan. Kita pernah berkawan dengan PAS ya. Dan kita boleh terima PAS, tidak ada masalah. Kemudian bila PAS tidak mahu terima kita, kita tidak akan menyertai PAS dalam gabungan yang lain. Kita masih kekal ya. Dan kita boleh bersama dengan Tun Dr. Mahathir ya. Bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Kerana apa? Kerana Tun Dr. Mahathir nak bersama dengan kita. Bukan kita yang pergi menyembah Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir nak bersama kita. Jadi kita harapkan supaya Tun boleh berubah dan sanggup bersama dengan kita ya. Tetapi apa yang Tun lakukan amat mendukacitakan. Beliau bukan saja merosakkan dirinya ya, imejnya, bahkan merosakkan harapan rakyat ya. Jutaan rakyat yang telah pun beri harapan yang besar kepada Perkataan Harapan ya, menjadi kerajaan, tetapi sekelip mata saja pengkhianatan ini berlaku dan ianya dibiarkan dan tidak langsung ya ditentang habis-habisan oleh Tun Dr. Mahathir. Bahkan Tun Dr. Mahathir jugalah yang memberikan ruang yang begitu selesa kepada pengkhianat ini ya. Sebab itu saya katakan sampai sekarang saya tidak boleh terima sesiapa saja yang cuba untuk membawa Tun kembali atas apa saja alasan ya ke dalam Perkataan Harapan. Kalau sekadar nak bekerjasama, tidak ada masalah. Tun boleh beri kerjasama. Kalau beliau tak suka kepada Perikatan Nasional, mereka tidak suka kepada Barisan Nasional ya, dan sebagainya, boleh saja memberi kerjasama kepada kita. Tetapi untuk nak angkat beliau atau meletakkan balik posisi Tun sebagai pemimpin utama ya, apatah lagi sebagai Perdana Menteri, sekiranya kita dapat kembali ke Putrajaya, ini tidak masuk akal ya. Ini satu kerja yang bodoh. Kita masih mengharapkan Tun untuk memimpin Perkataan Harapan, kerana beliau telah pun menunjukkan bukti bahawa beliau bukannya seorang pemimpin yang mahu kepada reformasi ya. Bahkan beliau mahukan negara ini diperintah mengikut kehendak dan acuan beliau sendiri. Sebab itu kadang-kadang kita lihat pendirian Tun ini kejap Perkataan Harapan, kejap mahu kerja perpaduan dan sebagainya. Sehingga hari ini beliau masih mengharapkan menjadi Perdana Menteri sebuah kerajaan perpaduan, walaupun pengikutnya tinggal beberapa orang ya. Syed Saddiq pun dah keluar, Bazir Malik pun dah umum keluar. Saya ingat yang tinggal pun dua beranak lah ya, Mukhris dengan Tun lah ya. Aminuddin saya rasa bila masa saja akan sentiasa bersama dengan perjuangan Datuk Seri Ibrahim. Ini saya yakin,
Kerana Aminuddin ni orang daripada PAS dulu, ya. Kemudian masuk bersatu, ya. Jiwanya adalah jiwa PAS, ya. Masuk bersatu oleh kerana di kawasan yang ketika itu bersatu punya seat bertanding. Jadi kalau beliau nak kekal sebagai ahli parlimen, beliau kena masuk bersatu lah, ya, untuk terus bertanding di situ. Sebab itu pilihan beliau kepada bersatu, dan saya yakin dalam hatinya bukan ada jiwa-jiwa seperti mana jiwa Tun, ya. Okey. Karim Koro Andawi, semoga pakcik dapat, semoga pakcik daripada Sungai Petani yang bercakap dengan Bro Mus dalam live dengar urusan bro ni. Saya pun tak tahu siapa dia pakcik tu. Langkawi. Okey, Asrawan Farul Aswad juga ada, Kamarul Naquib, Kamarul Dol, Naquib Mahfuz, Jainuddin Zabar, Nor Alif, ya. Rosli Debawi, Muhammad Fik, Muhammad Kamal Yusof, Ahmad Araki, Anat Araki, Kuantan, Khairul Anwar, Rizman Abdul Rahim, Muhammad Farid Musa, Roslan Talib, Zulkifli Malik Longkai. Saya cuma nak ingatkan malam ini, tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim besok. Itu saja sebenarnya nak bagi tahu malam ni. Yang lain kita selesai memang kosong lah, ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim besok akan membahaskan tentang bajet. Jadi 1 jam lebih mungkin diperuntukkan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim pukul 11 pagi. Jadi kalau siapa yang berkesempatan boleh ikuti, dan kita berilah komen-komen sokongan kepada beliau. Dan kita juga mengharapkan di akhirnya bahawa bajet ini ditolak, ya. Ditolak. Kita tak kata 100% dalam bajet itu tak baik, ya. Yang betul ada yang baik, tapi bila kita fikirkan sesuatu perkara yang baik dibawa oleh orang yang khianat, saya rasa di sini tidak ada keikhlasan, ya. Sudah tentu ada muslihat, ya, yang di sebaliknya. Sebab itulah kalau perompak ni, kalau dia bagi kita duit pun kemungkinan ada muslihat, ya. Sebab itu bajet ini seharusnya dibentang oleh kerajaan yang betul-betul, ya, pertamanya dapat mandat rakyat lah, ya. Kalau mandat itu telah dicuri, diambil oleh Perdana Menteri yang lain, ya, secara curi, kemudian Perdana Menteri itu pun gagal untuk dapatkan sokongan daripada kalangan mereka sendiri, ya. Kalau itu pun gagal mereka dapat sokongan, ya, masih lagi ada suara-suara menentang dan sebagainya, maka bagaimana kita nak harapkan bajet itu dapat disanakan dengan berkesan? Kalau atas kertas mungkin dia cantik, ya. Apatah lagi kalau atas kertas pun sekarang kita lihat tak cantik. Ya, macam isu yang selalu sebut lah, ya. Tentang KWSP, tuntutan ramai yang minta KWSP, ya, 10,000 tapi dibagikan 500 selama 12 bulan, lebih kurang 6,000 saja. Itu pun setiap bulan dapat 500. Jadi orang minta 10,000 ni bukan untuk apa, ya. Mereka nak jadikan modal kalau nak berniaga kecil-kecilan, ya. Zaman PKP sekarang ni dah semakin meluas. Cuma 3 negeri saja tidak ada, ya. Perlis, Kelantan dan juga Pahang, yang lain PKP. Jadi banyak yang terjejas, penjaja-penjaja di tepi jalan, ya. Seperti mana kata rakan saya tadi dalam komen tadi, siapa tadi saya tak ni. Mereka juga terjejas. Jadi mereka nak mulakan perniagaan macam mana? Online dan sebagainya. Juga memerlukan modal, ya, memerlukan modal. Jadi kalau 10,000 yang mereka minta itu anak nasabah, ya. Kalau yang dulu dalam akaun 2, ya, masa PKP yang pertama dulu, mereka tak minta tapi kerajaan offer. Ya, tak ada siapa minta ketika itu. Tapi kita yang offer, kita yang benarkan. Tapi bila betul-betul dalam keadaan susah sekarang ni rakyat minta, kita tak bagi. Ya, kita bagi 500 sebulan. Ya, dan keadaan moratorium pun tidak lagi ada keputusan sama ada dilanjutkan ataupun tidak. Okey. Hazlan Hashimura, panas. Siapa yang panas kat sini, ya? Tak apalah, yang masuk tu biasalah, ya. Walaon pun ada kat sini komen. Yang penting mereka ikhlas berjuang untuk rakyat, tidak rasuah, tidak songlap duit rakyat. Itu Gotar nama dia. Pak Nan ada walaon dah panas. Biasalah walaon, ya. Walaon ni kalau dia tak panas bukan walaon nama dia. Dia sentiasa panas, ya. Sentiasa panas. Seolah-olah seperti dah rasa macam duduk di neraka pula. Dia rasa panas lah. Sebab sekarang ni mereka tahu, ya, mereka hanya, parti mereka hanyalah menumpang. Kalau ikutkan logik akal kita, bahawa partinya kalau tidak buat khianat macam ni,
Kalau parti dia tidak bersekongkol dengan pengkhianat, memang tidak merasalah duduk Putrajaya. Ya, memang tak akan merasa paling kuat pun dapat Kelantan, Terengganu, ya, Kedah, ya, Kedah pun tipis-tipis macam itulah. Ya. Jadi kalau tidak bersama dengan pengkhianat, bila kita nak jadi menteri, kan? Jadi nak tak nak kena jual lah, ya. Tak kisahlah jual agama ke, jual maruah ke, janji kita boleh jadi pengkhianat lah, ya, dapat jadi menteri. Ya. Presiden kita jadi duta khas pun tak apa, kan? Gaji, itu penting gaji, dan juga kita boleh bagi anak-anak buah kita, ya, wala mal'un, macam-macam yang walak, ya, berikan upah mereka jadi cyber trooper, bukan susah pun kan, buat maki hamun, buat petenah, ya. Bila nak serang Anwar Ibrahim tak boleh, kita pergi kepada isu liwat dan sebagainya. Itu habis modal lah tu kan, nak cari apa lagi isu tak ada. Okey, nak marah pada PKR, tak ada isu nak cari tentang PKR kan. Akhirnya mereka kata baru ada AP dan sebagainya. Itu cara walaon berhujah dalam media sosial. Kalau tak sokong Muhyiddin sampai kiamat pas tak dapat jadi menteri, kata Zulkifli Anwar. Betul, ya. Okey, terima kasih Hizam Masih. Hizam Masih nama dia. Mahindran pun baru masuk. Betul lah yang saya kata tadi. Kalau tidak bersama dengan Muhyiddin, memang dari segi akal logiknya memang tidak akan pas, tidak akan dapat, ya, jadi menteri, ya. Sekarang ni dia nak jadi menteri untuk apa, ya? Kalau tidak bukan untuk kepentingan dirinya, ya. Kerana kalau nak fikirkan tentang Islam, apa yang dibawa setakat ini, ya? RU35 hilang terus, walaupun kerajaan ini tidak ada DAP, tapi tak disebut tentang RUU 355, ya. Tak disebut juga tentang, jauh sekali lah nak sebut tentang hudud, kan. Kalau masa kita jadi PS dulu, sekecil-kecil perkara pun pas sebut. Masa kita jadi kerajaan dulu, apa dia? Dia sebut tentang, pramugari buka aurat. Ni pramugari Kota Abang ni, dia tanya buka aurat, apa kerajaan PH buat? Hidang arak dan sebagainya. Masa tu bila mereka jadi kerajaan, mereka tak sebut dah tentang pramugari, ya. Kalau pramugari telanjang sekarang pun mereka tak sebut. Sekarang ni, ya. Kalau dulu kita jadi kerajaan, isu adib ni kalau tak dimainkan, bukan pas namanya, ya. Dan kuliah, dalam ceramahnya, ya, isu arwah adib dan sebagainya, seolah-olah adib ni lah, ya, perlu kita berjihad memperjuangkan arwah adib, dia dizalimi, kenapa kerajaan PS lindungi orang yang membunuh adib, DAP lindungi, macam-macam. Bila mereka merintah, menteri undang-undang pun daripada parti mereka, ya, mereka dah tak berbunyi tentang arwah adib, ya. Jadi keluarga arwah pun jadi pening, ya, sekarang ni kan. Siapa nak bercakap tentang isu ni, ya. Kalau dulu mereka harapkan beberapa orang yang perkatakan tentang isu, ya, tapi sekarang dah tak berbunyi, ya. Kemungkinan keluarga arwah pun tahu, ya, selama ini mereka mainkan isu adib hanyalah untuk kepentingan politik, ya, sanggup berdemo dan sebagainya. Sekarang ni isu adib entah ke mana, isu pramugari buka aurat entah ke mana, RU35 pun entah ke mana, hudud langsung tak nak sebut dah kan sekarang ni kan. Berarti isu pemandu mabuk, ya. Kita boleh tengok statistik 22 bulan kita merintah, akibat pemandu mabuk berapa orang yang melibatkan nyawa. Kemudian kita lihat tak payah 22 bulan, 8 bulan, ya. 8 bulan PN perintah, pemandu mabuk berapa nyawa. COVID sepanjang kita merintah, ya, berapa kes, berapa yang mati, ya. Bak kata Azmin dalam kempennya Dislim, kerana kita kalau PH memerintah, ramai rakyat akan mati kerana apa tuan-tuan? Kerana COVID. Ini Azmin Ali, mulut celupar, celupar orang politik. Dia sama celupar lah macam Azwan Ali tu kan. Adik-adik ni sama je kan. Tapi Azwan Ali paling tidaknya dia tidak memainkan hukum Tuhan. Ya, tapi Azmin Ali ni macam Tuhan. Ya, cara cakap, ramai akan mati kalau PH perintah akibat COVID. Nah, sekarang Tuhan tunjuk, tuan-tuan boleh tengok fakta, ya, jelas, ya, sepanjang kita merintah, apa kes yang berlaku, berapa kes yang selesai dan berapa kematian yang berlaku akibat COVID. Sepanjang kamu merintah sekarang ini, berapa kes, ya, berapa yang selesai, ada yang selesai, berapa kematian, ya. Yang pastinya tidak selesai, malahan bertambah, ya, PKP bertambah. Hari ini diumumkan
tak boleh sekolah. Semua negeri tak boleh bersekolah. Ini kelebihan kerajaan Perkhidmatan Nasional. Ya, apa hebatnya? Ya. Ini memang wabak COVID sepatutnya tidak boleh dipolitikkan. Tetapi dalam wabak COVID inilah orang politik buat jahat. Ya, kita bukan nak politikkan wabak COVID. Wabak COVID berlaku datang ke Malaysia bulan Februari. Mula sampai. Dan ketika itu kerajaan PH fokus menangani wabak COVID ini. Walaupun itu kali pertama berlaku dalam dunia. Ya, dan kali pertama juga masuk di Malaysia. Bukan mudah nak mengawal wabak yang kali pertama. Kita kawal. Kerajaan bertindak. Menteri Kesihatan bekerja tunggu lumus. Pengarah Kesihatan bekerja tunggu lumus. Dalam kerajaan Menteri fokus kepada COVID. Mereka berpolitik. Ya, mereka buat khianat. Mereka rampas kerajaan dalam keadaan kita leka dengan COVID. Ya. Sekarang ini baru mereka cakap jangan cerita pasal fokus COVID, jangan berpolitik dan sebagainya. Ya. Tapi mereka lah yang nak buat darurat kerana politik. Ya. Buat PKPB pun kerana selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan Yang Tuan Agong, tiba-tiba PKPB berlaku di Selangor dan Persekutuan dan sebagainya. Sedangkan di Kedah sebelum itu tidak ada PKPB. Ya. Banyak negeri yang lebih banyak kes tidak diumumkan, tiba-tiba Selangor wilayah diumumkan. Jadi agenda ini mudah difahami sebenarnya. Ya. Tetapi tak apalah. Kan? Dah kerajaan yang ada ni, kerajaan yang bukan kita yang minta dia jadi kerajaan, dirampas daripada kita, jadi kita tak boleh buat apa. Kalau kita yang mengundi kerajaan ini dulu, mungkin kita menyesal. Ya, kita menyesal kita undi kerajaan Perkhidmatan Nasional. Tetapi kita tidak mengundi, tangan kita tidak berdosa pun. Ya, apabila mereka melakukan perkara seperti ini. Kerana kita tidak memilih mereka, kita tak memberi mandat ke mereka, ya, dan kita tak restu mereka jadi kerajaan. Ya, mereka sendiri yang mengambil, merompak hak kita, ya, dan disokong oleh para lebay yang serban tebal-tebal, ya, turut bersama jadi pengkhianat. Ya, kononnya nak rampas kerajaan ini kerana DAP. Ya, kita terpaksa bantu Muhyiddin kerana kita tak mahu kerajaan PH ada DAP. Bila tak ada DAP pun berpecah belah berlaku juga. Ya. Di kalangan mereka UMNO sedang bersatu sedang UMNO, ya. Berlaku jawatan, berebut jawatan sampai 8 bulan nak lantik satu timbalan Perdana Menteri pun tak boleh nak selesai. Ya. Kita dulu sekejap je. Ya, lepas Perdana Menteri akan sumpah, susun kabinet, kita boleh lantik timbalan Perdana Menteri dengan mudah. Tapi mereka dah masuk 8 bulan, 9 bulan nak lantik seorang timbalan Perdana Menteri pun tak boleh. Ya, bagaimana kita nak katakan sebuah kerajaan yang baik, kerajaan yang cekap dan sebagainya. Ya. Kenapa tidak boleh lantik? Kerana berlaku tawar-menawar, berlaku perebutan. Ya. Kerana di antara mereka sendiri pun tidak ada saling percaya mempercayai. Ya. Perdana Menteri percaya kepada orang lain untuk jadi Perdana Menteri. Tapi orang ini pula tidak dipercayai oleh partinya untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Jadi walaupun tanpa DAP, kerajaan yang ada sekarang ini berceramuk, ya. Masing-masing mencurigai, ya. Nak bawa bajet di parlimen pun masih takut-takut, kena buat nak fikir macam mana nak buat, nak isytihat darurat, istana tak mahu terima, ya. Kalau tak boleh darurat, kita buat PKPB je lah. Buat juga PKPB, apa cara pun mereka akan cuba lakukan, ya. Jadi huru-hara berlaku, ya, tidak tenteram, ya, macam mana pelabur nak masuk bila keadaan negara macam ini, tidak tenteram. Maka sebab itulah kita katakan kerajaan Perkhidmatan Nasional ini walaupun tanpa DAP, ya, mereka tetap juga tidak boleh mentadbir dengan baik. Jadi selama ini jangan salahkan DAP. Selama ini kita yang salah, ya, kita yang sendiri yang tidak mahu, ya, melakukan perubahan, kita sendiri tidak ada dasar yang jelas sebagai kerajaan yang nak memerintah, ya, nak cerita tentang agama dan sebagainya, kita tak nampak apa kelebihan, ya, kepada adakah semata memberi allowance kepada Tok Imam, Tok Bilal, maka agama di Malaysia sudah okey. Ya, kalau macam tu kerajaan Pulau Pinang pun bagi allowance, ya, kepada Imam Tok Bilal, bahkan penggali kubur pun dapat allowance di Pulau Pinang. Ya. Penggali kubur dekat Pahang dapat. Kan, penggali kubur kat seluruh Malaysia dapat ke? Tak dapat. Di Pulau Pinang ada allowance untuk penggali kubur. Kalau itu nak jadikan satu contoh kerajaan ini adalah sensitif atau peka dengan Islam, ya. Jadi tak bolehlah kita nak mengharapkan orang yang melakukan pengkhianatan, orang yang melakukan rompakan itu untuk menjadi kerajaan yang baik yang dapat membela rakyat, ya.
Macam mana nak bela rakyat kalau dia peroleh kuasa pun daripada cara yang tidak dibenarkan, ya, yang tidak diizinkan oleh demokrasi. Teratak senja dari Perikatan Nasional bukan pilihan rakyat, cuma atas politik. Ya. Salam Reformasi hadir, Roslan Ali, okey. Bosku penyamun, setuju bro katanya. Cabar keputusan Agong ini, saya tidak mahu libatkan Agong dalam situasi kerajaan ini. Ya. Ramai yang kata bila dah mereka tidak ada hujah, mereka nak lindung diri mereka daripada pengkhianatan, maka mereka akhirnya akan berlindung juga dengan istana. Ya, mereka kata, oh, kita kerajaan ini direstui oleh kebawah duli tuanku Agong yang restu, ya, yang mereka cuba nak lepaskan, ya, pengkhianatan yang mereka lakukan itu, mereka nak tuding jari kepada yang Tuan Agong, ya. Sedangkan yang Tuan Agong bukan orang politik, ya, mereka tidak Tuan Agong bukan orang yang bersama di dalam gelanggang politik. Apa tipu muslihat kamu dan sebagainya itu di luar, ya. Jadi Agong tidak ambil campur tangan, ya. Jadi janganlah, ya, bila kita lakukan satu kesalahan, bila kita khianat, kita berlindung kepada istana, ya. Berapa lama kita nak berlindung dengan istana ni, ya. Sampai peringkat sekarang ni pun dah hilang kuasa pun kita masih lagi nak guna nama istana, nak darurat meminta dengan istana. Bila istana tak bagi, kita nak saman dan sebagainya, ya. Sampai bila kita nak gunakan istana? Jadi puak-puak yang ada dalam tu ni memang puak-puak yang selalu, ya, selalu ada track record dengan istana ni, macam Anwar Musa, ya. Kita tahu track record mereka, bagaimana Anwar Musa dulu pun pernah juga menunjukkan sikap, ya, derhaka kepada Sultan Kelantan, ya. Pernah berada dalam pertabalan Sultan Baru Buah Pokok di Kelantan. Kita tahu cerita ni, ya. Dan kita tahu parti mana yang paling lantang dulu, ya, nak menghalang kuasa raja-raja dan sebagainya, ya. Tapi track record yang tak ada siapa boleh buktikan adalah track record Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dengan istana, ya. Pertelingkahan, kontroversi, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan istana, tidak ada siapa yang boleh buktikan, ya, betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, bukan bermakna Datuk Seri Anwar Ibrahim semua setuju dengan apa yang istana lakukan, ya, tetapi beliau di antara orang yang cuba mengelak dan tidak akan melakukan apa-apa, ya, kontroversi dengan istana. Sebab itu apabila beliau dibebaskan daripada penjara setelah mendapat pengampunan daripada Tuan Agong, iaitu Sultan Kelantan ketika itu, beliau bukan sahaja berkunjung menziarah istana di Kelantan, tetapi beliau berkunjung ke semua istana-istana, ya, bertemu dengan Raja-Raja Melayu di seluruh negara. Ini tanda terima kasih beliau, penghargaan beliau, dan beliau tahu bukan semua raja yang katanya mesra dengan beliau. Beliau tahu, ya, sebagai manusia sudah pastinya ada orang suka, ada orang tak suka dengan kita, kan, itu biasa. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu bukan semua raja-raja berkenan dengan beliau, tapi atas rasa terima kasih, ya, bila beliau keluar daripada penjara, beliau bertemu dengan semua raja-raja, dan apa sahaja pun, ya, pandangan raja, nasihat raja, ya, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan parti kita sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil sikap mengalah dengan istana, ya, seperti mana dalam langkah Kajang, ya, ketika kita Pakatan Rakyat, ya, ataupun Pakatan Rakyat ketika itu menamakan Datuk Seri Walizah sebagai Menteri Besar Selangor, tetapi apabila dapat sedikit pertikaian daripada istana, akhirnya kita sanggup mengalah, ya, tidak mencalonkan Datuk Seri Walizah, kerana kita nak menghormati, ya, pandangan istana, kehendak-kehendak istana ini. Banyak lagi lah contoh bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sentiasa mengalah dengan pihak istana, ya. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan Anwar Musa, nak bandingkan Dr. Mahathir, sudah ceritalah, ya. Dr. Mahathir dengan istana ni kita tahu dah sejarah. Di antara orang-orang di zaman beliau lah, ya, sampai berhimpun UMNO, junjung keris dan sebagainya, ya, sewaktu nak mengambil alih kuasa raja-raja dulu. Kita masih ingat bagaimana pertentangan begitu hebat antara UMNO dengan pihak istana, ya. Jadi sebab itu jangan nak sembang lah, ya. Jadi bila dah susah macam ni, baru kamu nak berlindung dengan istana, ya. Bila kamu berada kuasa, bila kamu rasa dah kuat, ya, kamu dah tak respect dengan istana. Ini masalahnya, ya. Sebab itu kita mengharapkan, okey, kita mengharapkan esok dalam bajet Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjawab satu persatu, ya, apa yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan dalam bajetnya,
dan apa yang Datuk Seri Ibrahim ingin tegur, cadang dan sebagainya sebagai panduan kepada semua ahli parlimen, terutama dalam Pakatan Harapan, dan juga ahli-ahli parlimen bebas dan juga ahli parlimen daripada UMNO, ya, PAS, ya, kalau mereka nak gunakan otak mereka, ya, untuk menilai kembali apakah wajar bajet ini diluluskan, ya. Harapan kita di bawah ini, ya, selagi kerajaan itu bernama Kerajaan Perkhidmatan Nasional, sebuah kerajaan yang tidak ada yang tidak kukuh, ya, sebuah kerajaan yang tidak tentu, siapa yang sokong, siapa tak sokong Perdana Menteri, ya, kedudukan kerajaan yang agak goyang dan sebagainya. Apatah lagi kerajaan ini wujud bukan daripada kehendak rakyat, bagaimana mungkin mereka nak keluarkan bajet untuk rakyat, ya. Kerana rakyat sendiri pun tidak iktiraf beliau sebagai Perdana Menteri, tidak iktiraf beliau sebagai partinya sebagai kerajaan, ya. Bagaimana beliau nak tawarkan sesuatu untuk rakyat, ya. Jadi sebab itu kita mengharapkan agar ahli parlimen membuat satu keputusan bahawa menolak bajet bermakna kita menolak kerajaan yang bukan dapat mandat rakyat. Itu saja. Tentang siapa Perdana Menteri, kita serahkan kepada cara kaedah perlembagaan yang membenarkan, ya. Tidak semestinya bila kita kata tolak bajet bererti kita nak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kalau tanya keadilan, kalau tanya Pakatan Harapan, sudah tentulah kita mahukan Datuk Seri Ibrahim, ya. Kerana ini daripada dulu lagi kita dah janjikan, ya, yang kita nak naikkan Datuk Seri Ibrahim ini. Tetapi untuk kali ini kita nak beritahu kepada semua ahli parlimen, ya, daripada UMNO, daripada parti-parti yang lain, ya, tugas pertama ialah menolak bajet terlebih dahulu. Untuk kita mengatakan bahawa seharusnya kerajaan ini hendaklah kerajaan yang mendapat sokongan padu daripada rakyat. Sama ada tolak bajet minta parlimen bubar, ataupun tolak bajet untuk seketika kita lantik satu Perdana Menteri yang mendapat sokongan majoriti di dalam parlimen, ya. Jadi untuk parlimen bubar saya rasa tak mungkin. Tak mungkin Kepala Luju Tuanku akan mengambil risiko yang besar dalam keadaan sekarang ini untuk membubarkan parlimen, ya, kerana kita dah dapat pengajaran daripada PRN di Sabah bagaimana risikonya amat tinggi, ya. Jadi untuk orang ada ke PRU tak mungkin, ya. Yang kedua, pilihan raya pun tidak lama, 2-3 tahun saja lagi untuk tempoh pilihan raya. Maka saya rasakan yang paling sesuai ialah tolak bajet Muhyiddin letak jawatan apabila bajet ini ditolak, dan ketika itu serahkan kepada semua ahli parlimen manakah siapakah Perdana Menteri yang mendapat sokongan yang kuat, ya, berbanding daripada Muhyiddin yang sekarang ini hanya setiap kali dalam parlimen mendapat satu undi saja dalam usulnya, ya. Sebab itulah kita harapkan esok pembantangan bajet dia bakal Perdana Menteri, kita lihat sendiri, ya, Anwar Ibrahim punya idea, ya, ucapannya, ya. Beliau tidak akan memberikan kuliah dalam universiti. Beliau akan bercakap sebagai ketua pembangkang, ya. Kerana sebelum ini walaupun memuji-muji ucapan Haji Hadi. Wah, dia kata, oh, alhamdulillah, dia kata ucapan dia Datuk Guru kita semalam kat parlimen macam ucapan berucap di kuliah di universiti. Oh, walaupun puji Tok Haji Hadi, ya. Padahal dia lupa, parlimen bukannya kuliah, ya. Parlimen bukan tempat memberi kuliah, ya. Kalau nak parlimen tempat memberi kuliah, lebih baik kita letak ahli-ahli parlimen kita terdiri pada bekas-bekas pensyarah, ya, profesor-profesor yang selalu beri kuliah, kita letak di parlimen, ya. Tapi parlimen bukan tempat memberi kuliah. Parlimen adalah tempat untuk kita membahaskan satu dasar, kita mencadang satu dasar, kita membantah satu dasar, dan kita membawa idea-idea di dalam parlimen, ya. Jadi Haji Hadi kalau sakat nak bagi kuliah macam tu, dia baiklah beliau beri kuliah kat Masjid Rusila, ya. Masjid Rusila bolehlah beliau adakan kuliah mingguan, bolehlah beliau cakap 2-3 bulan, 2-3 jam, ya. Tidak ada siapa nak mencelah, tidak ada siapa nak bantah, ya. Tapi di parlimen tidak. Di parlimen bukan tempat memberi kuliah, di parlimen tempat beri idea, ya. Kalau Haji Hadi tidak ada idea nak sampaikan, lebih baik beliau duduk dia diam, ya. Kalau beliau bercakap, jadi nampak jelas bahawa Presiden PAS ini tidak ada idea sebenarnya, ya. Nak cerita pasal COVID apa semua, nak cerita pasal ekonomi jauh sekali, ya. Jadi
bagilah kuliah macam itulah ya. Kuliah Islam ini, hendaklah ini Islam ni dia baca 2-3 hadis Quran. Ini cara Islam, ini cara Islam ya. Pada dia masuk kat situ pun mulai atap. Okey, cukup sampai di sini 1:41. Sembang pun tak ada tajuk pun jadi panjang kan. Haji Hadi muntah dengar. Ada hati nak jadi Perdana Menteri dia kan. Dia kata ada satu status dia kata kita tidak boleh lantik orang yang nak jawatan. Dalam Islam ni dia kata Nabi tak bagi lantik orang nak kepada jawatan. Kan. Tapi boleh pula lantik sokong orang yang khianat dapatkan jawatan. Itu yang saya pelik. Dia nak perli Anwar Ibrahim lah. Dia kata Anwar Ibrahim seolah nak kepada jawatan Perdana Menteri. Jadi orang nak kepada jawatan Perdana Menteri ini, nak kepada jawatan ini, Nabi ajar, orang nak kepada jawatan ini, jangan kita bagi. Jangan kita sokong sepasal dia nak jawatan. Itu maksudnya kan. Tetapi Anwar Ibrahim ni bukan nak pada jawatan. Anwar Ibrahim ni ditawarkan dan janjikan jawatan oleh rakyat dalam manifesto. Kan? Kalau beliau tak dijanjikan atau beliau tak diangkat pun tak ada masalah. Masalahnya kita yang angkat, kita letak manifesto dan disokong dalam majlis presiden. Beliau adalah Perdana Menteri. Bukan beliau angkat diri beliau tak minta pun, tapi beliau diangkat. Kan? Tapi jadi kata, oh ni Anwar Ibrahim nak jadi jawatan, nak jadi menteri. Orang nak jawatan jangan pilih, agama tak bagi pilih. Tetapi boleh pula pilih Muhyiddin, boleh pula sokong Muhyiddin. Beliau bukan nak, Muhyiddin ni bukan orang yang dilantik untuk jadi menteri. Kan? Tapi beliau rampas jawatan itu. Ya, beliau rampas cara khianat jawatan itu. Kenapa kamu sokong? Kalau bercita-cita ataupun nak jadi Perdana Menteri, jawatan itu pun tak boleh kita sokong. Apatah lagi orang yang rampas jawatan. Ini kita pelik macam mana dia spin ayat itu pun malah orang tak fikir. Kan? Tak fikir. Bahkan beliau jadi Presiden PAS. Haji Hadi bertanding sebagai Presiden PAS. Adakah beliau tidak pernah isi borang bertanding? Sudah tentu beliau isi borang bertanding Presiden PAS. Sudah tentu beliau akan tanda tangan borang permohonan untuk bersetuju bertanding Presiden PAS. Adakah itu bukan jawatan? Bila beliau isi borang jadi Presiden PAS, sign bermakna beliau minta jawatan itu. Kenapa orang sokong Haji Hadi jadi Presiden? Beliau jadi ahli parlimen. Ya, bapa penggal. Beliau jadi wakil rakyat. Dan beliau pernah jadi Menteri Besar Terengganu Sepenggal. Adakah tidak ada satu dokumen yang beliau sign ya untuk bersetuju menjadi wakil rakyat? Adakah beliau menjadi wakil rakyat tidak pernah mengisi borang SPR untuk menjadi calon? Adakah Haji Hadi tidak pernah mengisi borang SPR untuk menjadi calon DUN di DUN Duru Rendang? Parlimen Marang. Tidak adakah beliau isi borang tanda tangan untuk menjadi calon? Beliau jadi calon bermakna beliau minta jawatan untuk jadi wakil rakyat. Tapi kalau beliau minta jawatan boleh pula. Kan? Orang lain tak boleh. Jadi fahaman Haji Hadi ini bila dia baca ayat-ayat hadis tentang itu, kalau dia campur dengan politik maka hancurlah kita ya. Kalau orang tak faham, orang jahil-jahil ya, dia kan faham. Yang dimaksud oleh hadis itu bukan jawatan macam mana demokrasi berpolitik ini. Contohnya kalau kita jadi cikgu kan, jadi cikgu tapi kita tidak ada kelayakan ya, kita tidak cukup syarat untuk menjadi guru besar ya, tidak pergi kursus contohnya, tidak mengambil peperiksaan, tetapi kita berlobi-lobi minta jawatan itu, guna kabel orang ini saya nak jadi pengetua. Ini yang dimaksud oleh hadis, orangnya ni tak boleh tolong ya, dia tak layak dan dia tidak menepati ciri-ciri nak menjadi seorang pengetua atau guru kanan di sekolah ya, seorang guru biasa saja, guru ngajar jasmani saja kan. Kemudian tidak ada mengikuti kursus dan sebagainya. Tiba-tiba nak jadi guru besar ataupun guru kanan ya. Dan jumpa orang ni minta tolong, saya nak jadi guru besar. Yang ini maksudnya jangan diberi jawatan kepada dia sebab dia minta jawatan itu. Ini maksud yang lebih tepat kepada hadis yang disebut oleh Haji Hadi. Bukannya wakil rakyat, Perdana Menteri dan sebagainya. Kadang Perdana Menteri ini, kalau kamu nak sekalipun, kalau tidak mendapat sokongan daripada ahli parlimen, tidak dapat sokongan daripada rakyat, kamu tak boleh juga jadi. Walaupun kamu nak. Kan? Tapi kalau jawatan awam, okey.
kemungkinan dia tak layak, tetapi mungkin ada orang tolong. Gunakan kabel-kabel, ya. Guna kabel orang ni, oh maka dia dapat jadi pengetua guru besar, ya. Jadi jawatan guru kanan dan sebagainya, ya. Sebab dia tidak ada undi-undi daripada siapa, ya. Kabel, guna kabel. Tapi wakil rakyat, menteri besar, Perdana Menteri tak sesuai nak letakkan dalam pemahaman hadis ini. Kerana kalau kamu nak sekalipun, tapi kalau tidak diangkat oleh rakyat, pertamanya diangkat oleh rakyat. Kerana nak jadi Perdana Menteri ni syarat dia mesti ahli parlimen. Ya, mesti sebagai ahli parlimen, ya. Jadi nak jadi ahli parlimen ni mesti bertanding dulu. Nak bertanding kena dapat kemenangan daripada rakyat. Bermakna kena lalui tapisan pertama, iaitu pertama sekali kamu dicalonkan oleh parti. Parti kamu calonkan dulu. Kemudian kamu bertanding dalam raya. Kamu perlu mendapatkan mandat pengundi dulu. Kemudian kamu menang ahli parlimen, barulah kamu boleh dicalonkan, ya, dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Dapat tak dapat belum tahu lagi, kerana ikut sokongan majoriti ahli parlimen. Kalau parlimen ramai yang sokong kamu, kamu bolehlah jadi Perdana Menteri. Ya. Kalau kamu tak suka pun, kalau orang dah calon kamu, akhirnya kamu boleh terima jawatan Perdana Menteri. Tapi kalau kamu mahu sekalipun, contohnya macam Motor Senik, ya. Motor Senik ni memang nak pada jawatan Perdana Menteri, contoh. Tapi Motor Senik ni tidak pernah dicalonkan sebagai calon wakil rakyat. Ya. Walaupun nak macam mana pun, guna kabel macam mana pun Motor Senik, guna kabel orang ni, guna kabel apa ni, Pusurujaya PAS Pahang, guna kabel, tidak boleh jadi Perdana Menteri juga. Sebab dalam politik bukan begitu kaedahnya. Bukan kabel kaedahnya. Kaedah jadi Perdana Menteri sokongan. Daripada asal akar umbi baru naik ke atas, ya. Jadi Motor Senik sama ada dia nak jadi Perdana Menteri ataupun dia tidak nak jadi Perdana Menteri, tidak ada kaitan dalam cerita hadis yang kononnya dirujuk oleh Haji Hadi Awang ni, ya. Jadi saya ni bukanlah ulama, ya. Ustaz pun bukan, baru nak start. Ustaz pun bukan, baru nak start. Tapi kalau asalkan hujah Haji Hadi ni kan, kita yang tak belajar tinggi-tinggi pun boleh faham lah, ya. Hadis ini tidak boleh sama sekali digunakan nak merujuk kepada jawatan di dalam politik, terutama jawatan Perdana Menteri, ya. Hadis ini lebih tepat digunakan kepada perkara-perkara yang lain yang tidak melibatkan undian rakyat, parlimen dan sebagainya, ya. Jawatan-jawatan yang boleh kita minta, ya, yang mudah kita dapat, ya. Contohnya dia nak jadi guru besar, nak jadi pegawai tinggi apa semua, ini guna kabel, ya, boleh naik. Yang ini mungkin yang dimaksudkan oleh hadis, bahawa orang yang minta jawatan ini jangan kamu beri, ya, kerana dia meminta-minta sedangkan dia sendiri pun tidak layak. Bukan kepada seperti mana beliau nak rujuk kepada Anwar Ibrahim, ya. Kalau beliau nak rujuk ke Anwar Ibrahim, beliau kena tuding diri beliau sendiri bahawa beliau menjadi wakil rakyat, bahkan beliau menjadi presiden parti PAS pun di atas kehendaknya sendiri, ya. Beliau jadi presiden, beliau jadi adun, beliau jadi ahli parlimen, ya, atas kehendaknya sendiri. Bahkan beliau menjadi duta khas itu pun beliau mesti ada satu dokumen yang beliau sign, beliau bersetuju untuk memegang jawatan itu, ya. Jadi bab kehendak ni tak bolehlah, ya. Kalau kita nak pun, kalau Haji Hadi nak jadi Perdana Menteri pun, kalau beliau nak pun jadi Perdana Menteri, beliau perlulah mendapat sokongan majoriti di dalam parlimen, ya. Kalau beliau tak nak, kerana beliau tahu beliau tak layak jadi Perdana Menteri, maka duduk dia diamlah. Janganlah sakit hati tengok orang lain, ya, dapat sokongan. Kita ni mudah sakit hati bila kita ni tidak disokong oleh orang nak jadi Perdana Menteri. Tak boleh nampak pula orang lain disokong. Jadi kita bacalah hadis ini, ya. Okey, panjang pula. Nak ke kedua lah. Okey, cukup sampai di sini dulu. Esok pagi jangan lupa kita sama-sama dengarkan perbahasan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang bajet, dan kita cuba mengharapkan agar akhirnya bajet ini ditolak, ya, dan kita nakkan bajet yang dikeluarkan, ya, oleh Perdana Menteri yang baru, Perdana Menteri yang mendapat kepercayaan ramai dalam parlimen, ya, dan kita mahukan bajet yang betul-betul menyeluruh, bukan bajet seperti Santa Claus yang memberikan sikit-sikit di sana sedikit, maka kita pun rasa seperti bersyukur, ya, kerana kita dapat bagaimana yang lain tak dapat, ya. Jadi itulah. Jadi bab kata Datuk Seri Ibrahim, bajet yang tidak ada langsung perancangan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Dan inilah akan dibahaskan oleh Datuk Seri Ibrahim esok pagi. Okey, cukup sampai di sini saja dulu.
terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi cengkam mata, ya, teman saya bercakap seorang ni, ya. Seperti Puan Naswaran, okey, Gigi Keranda, Keranda tengah malam ni, ya. Bosku Penyamun juga, Karim Koro Andawi, ni kawan yang masih lagi tak tidur. Ya, bersama Sabri Waka, Kamarul Roslan, Azizan Aziz, Azli Ismail, Zulkifli Mali, Alif Shah, Muhammad ramai ni, Hamid Midi, Zukruf Anwar, ya, Mak Nasir Baba, Nakwib, Asrahwan, Zainuddin Zabar, Nur Alif, Rosli Lebawi. Ramai lagi tak sempat saya nak baca. Okey, cukup sampai di sini saja dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa lain jika kelapangan, kalau ada perkara yang kita nak sembangkan. Dan terima kasih banyak kepada saudara. Dan bagi saudara yang belum subscribe YouTube, ya, saya minta kerjasama, ya, untuk saudara subscribe, ya, YouTube saya, Fauzdin Channel, Fauzdin, ya. Buka YouTube, type saja Fauzdin, di situ ada channel saya. Baru nak mula kembali aktif, ya. Saya nak dapatkan, kalau boleh, subscribe sikit lah, ya. Okey, kalau ada yang boleh kita live melalui YouTube, boleh kita sharekan bersama dengan rakan-rakan. Okey, cukup sampai di sini dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye-bye.